Lafaz Bismillah, mula nakhoda, salam dihulur, adab berkata, pinta izin, pinjam masa anda? Buat saya Nur Hafizah binti Kinson bercerita. Baiklah, pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam dari negeri di bawah bayu. Kita selesa menghirup udara kemerdekaan pada hari ini. Namun, tahukah anda bagaimana, siapa, kenapa, di mana dan mengapa bibit-bibit nasionalisme mula berkembang di tanah Melayu? Mari saya bawakan kepada anda semua sebuah buku yang membahaskan mengenai titik permulaan berlakunya atau penyemaian semangat-semangat nasionalisme dalam masyarakat di tanah Melayu, di mana buku ini bertajuk Kaum Muda di Tanah Melayu 1906 hingga 1957, nukilan Kamarul Afendi Hamimi dan Ishak Saad. Video kali ini merupakan tugasan di bawah kursus CPB 2021 Debat Bahasa Melayu, iaitu video bedah buku. Baiklah, sebelum melangkah lebih jauh, menelusuri satu persatu daripada bab yang terdapat di dalam buku ini, izinkan dulu untuk saya menerangkan secara ringkas maklumat atau kandungan yang terdapat di dalam buku ini. Baiklah, buku Kaum Muda di Tanah Melayu ini sebenarnya mengetengahkan sejarah perjuangan kaum muda dalam usaha untuk mendapatkan kemerdekaan di Tanah Melayu sekitar tahun 1906 sehingga 1957. Kaum muda ini dilihat sebagai satu entiti bertanggungjawab ke arah penggerakan pemupukan semangat nasionalisme, iaitu kesedaran ke arah semangat kebangsaan dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu pada ketika itu. Yang dilakukan oleh kaum muda pada ketika itu. Kegiatan kaum muda ini dilihat lebih bercorak ke arah pemupukan kesedaran dalam menghayati ajaran agama sebenar dengan menitik beratkan persoalan seperti hukum hakam dalam beribadah. Pendekatan ini sangat berkesan apabila madrasah islah yang diusahakan mereka mendapat sambutan yang memberangsangkan dan berlakunya penubuhan madrasah yang banyak di sekitar Tanah Melayu. Seruan pembaharuan yang dibawa oleh kaum muda ini tidaklah tertumpu kepada keagamaan semata-mata ataupun berkisarkan mengenai usul fiqh semata-mata, tetapi turut meliputi berkaitan dengan soal pendidikan, ekonomi, sosial dan juga politik di Tanah Melayu pada ketika itu. Walaupun aktivis kaum muda ini tidak berjaya mendapatkan kemerdekaan bagi Tanah Melayu, namun mereka telah berjaya menjadi satu entiti yang bertanggungjawab sebagai penggerak kepada kesedaran kemerdekaan dalam kalangan masyarakat Melayu dalam tempoh 50 tahun sebelum kemerdekaan Tanah Melayu dicapai pada 31 Ogos 1957. Peringkat pendahuluan, di mana pada peringkat pendahuluan, buku ini memaparkan berkaitan dengan pengenalan kepada kaum muda berdasarkan kepada beberapa perspektif berlainan, di mana terdapat perspektif yang menegaskan bahawa kaum muda ini merupakan satu gelaran popular kepada reformis Melayu, terutamanya mereka yang berada di Indonesia dan di Tanah Melayu bermula pada awal abad ke-20. Gelaran ini diberikan oleh masyarakat setempat dan istilah kaum muda ini terus disensasikan oleh media-media penerbitan untuk menghangatkan polemik-polemik perdebatan di antara kaum muda dan kaum tua yang mewakili ulama tradisional. Kontranya, dengan laporan British yang menyifatkan kaum muda ini sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh reformis agama yang ingin mengembalikan masyarakat kepada Al-Quran. Kaum muda ini menerima beberapa pandangan berbeza melalui beberapa pendapat tokoh berlainan berdasarkan kepada perspektif mereka sendiri. Pendahuluan yang mengisi 18 halaman daripada buku ini juga jelas memperlihatkan kontra kepada dua konsep perjuangan antara kaum muda dan juga kaum tua di Tanah Melayu pada awal abad ke-20 adalah berteraskan kepada penglibatan ulama sama ada dalam memberikan sokongan atau tentangan terhadap pemerintahan British. Perbezaan yang ketara dapat dilihat bergantung kepada dukungan dan juga kepada konsep pemikiran mereka. Bahagian kedua buku ini pula memaparkan serba sedikit berkaitan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan yang dipelopori oleh kaum muda di Tanah Melayu
bermula dengan gerakan islah dan tajdid. Apa itu islah? Islah dapat didefinisikan sebagai penyelesaian perbalahan dengan jalan baik atau jalan damai, manakala istilah tajdid bermaksud pembaharuan atau menyegarkan kembali kefahaman dan komitmen terhadap ajaran-ajaran sesuai dengan tuntutan zaman. Buku ini juga turut menjelaskan berkaitan dengan perkembangan kegiatan kaum muda yang mana sebenarnya telah bermula sejak kurun ke-13 lagi di negara umat Islam yang lain. Pemikiran gerakan islah dan tajdid di Tanah Melayu telah dipelopori oleh beberapa orang tokoh yang terdiri daripada Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin dan juga Haji Abbas Taha. Perkembangan kaum muda di Tanah Melayu ini telah didorong oleh faktor dalaman seperti peranan institusi madrasah, kepesatan media penerbitan dan juga agama Islam sebagai penggerak kesedaran ummah. Namun begitu, perkembangan kaum muda ini juga turut dipengaruhi oleh beberapa faktor luaran seperti pengaruh ulama daripada timur, pengaruh ulama India, pengaruh ulama Nusantara serta pengaruh penghijrahan orang Nusantara dan Tanah Melayu. Pada bahagian ketiga pula, di bawah tajuk Tokoh-tokoh Pejuang Kaum Muda, penulis buku ini telah menyenaraikan beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam memperjuangkan kaum muda di Tanah Melayu berdasarkan aliran pemikiran yang mencakupi 3 aliran, iaitu aliran pemikiran Timur Tengah, aliran pemikiran India dan juga aliran pemikiran tempatan. Tokoh yang terlibat dalam pemikiran Timur Tengah ini sebenarnya merupakan anak-anak Melayu yang mendapat pendedahan mengenai aliran Salafiyah yang dibawa oleh Ibnu Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab yang membawa idea islah dan tajdid di Arab Saudi semasa mereka melanjutkan pendidikan di sana. Manakala pelajar yang melanjutkan pendidikan di Mesir pula terdedah kepada aspek pemikiran Syekh Jamaluddin Al-Afghan dan juga Syekh Muhammad Abduh serta Syekh Rashid Reza. Kepelbagaian pendekatan perjuangan oleh kaum muda dalam usaha untuk menggerakkan kesedaran kemerdekaan di Tanah Melayu telah dijelaskan di dalam bahagian keempat dalam buku ini di bawah subtopik pendekatan perjuangan kaum muda. Kebijaksanaan tokoh-tokoh kaum muda dalam menerapkan nilai-nilai kesedaran kemerdekaan di dalam masyarakat Tanah Melayu berlaku melalui 3 tahap di mana tahap yang pertama ialah tahap kesedaran agama yang berlaku sekitar tempoh 1906 sehingga 1925, diikuti oleh tempoh kedua iaitu tahap kesedaran sosioekonomi yang berlaku sepanjang tempoh 1926 sehingga 1936, dan tahap kesedaran terakhir iaitu tahap kesedaran politik bermula tahun 1937 sehingga 1941. Kita dapat lihat reaksi masyarakat terhadap perkembangan kaum muda di negeri-negeri Melayu dan juga reaksi masyarakat terhadap kekuatan dan juga kelemahan yang dipamerkan oleh kaum muda dalam bab kelima yang terkandung dalam buku ini di bawah subtopik reaksi masyarakat terhadap perjuangan kaum muda. Penutup atau kesimpulan buku ini memaparkan kaum muda inilah sebenarnya pihak yang bertanggungjawab sebagai penggerak kepada kesedaran kemerdekaan dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajahan. Walaupun aktivis-aktivis kaum muda ini tidak berjaya dalam mendapatkan kemerdekaan melalui pimpinan kesatuan mereka, namun gerakan di bawah pimpinan mereka inilah merupakan entiti yang bertanggungjawab sebagai titik tengah kepada pemangkin perubahan dalam menyemai bibit-bibit nasionalisme dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu. Fakta sebegini seharusnya diberikan penekanan sewajarnya dalam memberi maklumat jelas sejarah yang sebenar-benarnya berlaku di Tanah Melayu dan tidak hanya menerima bulat-bulat apa yang disampaikan oleh parti berhaluan kanan kerana hanya mereka yang bercorak pro kerajaan. Masyarakat seharusnya celik dalam melihat kebaikan yang cuba disampaikan meskipun perjuangan kaum muda ini didasari dengan parti berhaluan kiri. Namun begitu, dengan segala pengorbanan yang telah dilakukan oleh pejuang ini, kita bebas dan kita selesa untuk menghirup kemerdekaan pada hari ini hasil daripada pemupukan benih-benih awal bibit nasionalisme dalam kalangan masyarakat pada ketika itu.